Salam sejahtera dan selamat pagi teacher ucapkan kepada murid-murid teacher tahun 5 dan tahun 6 yang tersayang. Jadi pada hari ini, teacher ingin berkongsilah sambungan daripada kemahiran saintifik yang telah teacher menyentuh minggu lepas. Okey. Jadi pertama sekali kita ulas kembali topik yang kita dah pelajari pada minggu lepas. Okey. Jadi untuk kemahiran saintifik, sebelum kita pergi mendalami topik pada hari ini, kita nak buat ulang kaji sikitlah. Kemahiran saintifik ni ada dua jenis, betul? Iaitu kemahiran proses sains yang melibatkan kemahiran-kemahiran yang perlu awak amalkan semasa pembelajaran sains dan semasa melakukan aktiviti sains. Okey, seterusnya, kemahiran manipulatif juga tergolong dalam kemahiran saintifik. Okey, kemahiran manipulatif ni termasuk kemahiran melakar, kemahiran menyimpan alat di tempat yang betul, kemahiran menggunakan alat dengan betul, cara yang betul dan sebagainya. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan kemahiran proses sains. Okey, iaitu kemahiran yang perlu diaplikasi untuk menyiasat dunia di sekeliling dan membina kefahaman dalam sains. Okey, jadi itulah maksud secara umum untuk kemahiran proses sains. Singkatan dia KPS. Okey, KPS. Now, dalam KPS ni ada berapa jenis? Jadi minggu lepas teacher dah menyentuh ada 12 jenis KPS kesemuanya. Dan antara 12 itu teacher dah mengulas ada 4 KPS yang cikgu dah mengulas pada minggu lepas. Betul? Kita dah mendalami setiap satu KPS. Iaitu KPS memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, dan akhir sekali membuat inference. Jadi kalau awak ingat pada minggu lepas, teacher dah menyentuh dan mengulang kaji keempat-empat KPS ini. Teacher dah bagi definisi, dah beri contoh dan sebagainya. Alright? Jadi pada hari ini teacher nak sambung lagi dua KPS. Dua kemahiran proses sains, iaitu meramal dan berkomunikasi. Okey, jadi kita sambung dengan kemahiran meramal. Okey, kita tengok apakah maksud kemahiran meramal. Kemahiran membuat jangkaan untuk sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, kata kunci dia peristiwa akan berlaku. Okey, berdasarkan pengalaman lalu. Maksud di sini pengalaman sedia ada dalam hidup kamu. Data. Data ni bererti maklumat yang dikumpul daripada eksperimen ataupun aktiviti sains yang dijalankan. Dan pola. Pola di sini bererti corak. Corak dalam sama ada urutan menaik ataupun kita kata bertambah atau pola menurun atau pola berkurang. Itu contohlah. Jadi kita boleh membuat jangkaan. Kita jangka saja, meramal. Ramal apa akan mungkin berlaku berdasarkan pengalaman kita ataupun berdasarkan maklumat yang kita ada. Ataupun maklumat tu data lah. Kita tengok satu contoh. Ini teacher ambil dari buku teks tahun 3. Teacher rasa satu contoh lah. Walaupun kamu dah tahun 5, tahun 6, tapi apa salahnya kita tengok balik. Sebab saya rasa, teacher rasa ini adalah satu contoh yang baik. Ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Jadi saya rasa kamu dah pernah main permainan ini. Ia dipanggil sebagai, kalau tak silap teacher lah, terupah gergasi. Dia terupah ni macam slipper lah.
Dan dia akan dipakai oleh 2 orang. Okey, awak masukkan kaki kamu dalam teropah ni dan permainan ini menghendaki seseorang untuk berjalan, berkoordinasi pergerakan bersama-sama. Okey, kalau salah seorang tidak menggerakkan kakinya, apa akan berlaku? Ini kita membuat ramalan berdasarkan pengalaman kamu. Sesiapa yang pernah main dalam permainan teropah gergasi ini semestinya tahu bahawa kalau salah seorang pemain tu tak gerakkan kaki, kedua-dua pemain tu akan jatuh. Jadi ramalannya kedua-dua pemain akan jatuhlah. Itu dia satu jenis ramalan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ini contoh sebiji kek dihiasi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Bunga ni dibuat daripada krim lah. Jadi soalannya, apakah ramalan kamu atau jangkaan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Okay, kalau teman-teman tengok di sini ada corak tertentu. Jadi ramalan kita di sini bukan berdasarkan pengalaman tetapi berdasarkan pola. Tengok tadi kita bagi tahu kan berdasarkan pola. Pola tu ialah corak lah. Okey, kita tengok pola di sini. Pola di sini ikut warna. Putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Dia ulang balik. Jadi warna seterusnya atau warna krim yang seterusnya ialah semestinya putih. Kan? Lepas kuning, terdapat putih. Jadi jangkaan kita, warna krim yang berikutnya ialah warna putih. Itu contohlah cara kita membuat ramalan. Bukan kita buat ramalan saja-saja. Kita tak boleh kata, ramalan krim seterusnya merah. Adakah betul? Sebenarnya tak betul lah kalau ikutkan pola di sini, kita mengikut urutan warna. Okey? Alright, tengok lagi satu contoh. Contoh ini berdasarkan pengalaman kita. Alright. Jadi pemerhatian yang kita boleh nampak di sini. Pertama sekali, okey, kilat. Nampak gambar ni, kilat bukan buruh, kilat. Kilat yang besar terbentuk. Okey, pemerhatian yang kedua, awan mendung terbentuk di langit. Kalau boleh tengok di sini awan dah jadi mendung, warna hitam, kelabu macam tu kan. Jadi berdasarkan pengalaman hidup kita, apabila kita nampak pemerhatian ini, iaitu kilat, awan yang mendung kan. Kadang-kadang adalah angin yang kuat meniup kan. Jadi kita boleh membuat ramalan. Apa ramalan kita? Jadi ramalan dia ialah hujan lebat akan turun kan. Ini berdasarkan pengalaman kita. Dia nampak ada kilat, langit dah jadi mendung, awan dah mendung, ada angin yang kuat bertiup. Kita dah tahu hujan akan turun. Jadi itu contohlah cara-cara kita membuat ramalan. Okey? Alright. Seterusnya, kemahiran yang keenam, KPS yang keenam, iaitu berkomunikasi. Nah, di sini maksud berkomunikasi bukan bercakap, berhubung dengan cara kita kata macam teacher sekarang ni bercakap. Komunikasi dalam sains ada lebih, maksud lebih dari itu. Okey, komunikasi ni maksudnya cara kita menyampaikan maklumat yang kita perolehi daripada eksperimen. Macam mana kita nak sampaikan kepada khalayak ramai. Macam mana nak buat kita orang faham dapatan kita ni. Okey, itu adalah kemahiran berkomunikasi. Tengok maksud dia kemahiran mempersembahkan maklumat. Cara kita sembahkan maklumat tu macam mana? Okey, dengan menggunakan simbol grafik. Okey, simbol grafik di sini bermaksud jadual. Contohlah, kita ada dapatan. Contoh, nanti kita contoh Contoh mungkin kegemaran, makanan kegemaran murid dalam kelas awak. Okey, mungkin awak kata 10 orang suka makan laksa. 5 orang suka makan nasi ayam. Okey, 2 orang suka makan kuih tiaw goreng. Dan lagi 7 orang suka makan nasi lemak, contoh. Jadi itu dapatan kamu, itu adalah data kamu. Jadi macam mana kamu nak persembahkannya untuk menjadikannya lebih menarik dan bila orang nampak boleh faham dengan serta-merta.
Itulah menggunakan sama ada jadual ataupun graf ataupun rajah atau model. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Ini contohlah jenis buah-buahan kegemaran. Ini cikgu dapat dari buku tahun 3. Contoh yang senang. Okey. Maklumat dari jadual. Tengok, betik 8 orang suka. Durian 9 orang suka. Pisang 7 orang suka. Dan akhirnya tembikai 6 orang suka. Kan? Jadi kalau kita tengok jadual saja mungkin kita rasa tak begitu menarik. Kita boleh pindahkan maklumat dari jadual ini ke bentuk yang lain. Iaitu dalam bentuk di sini kita panggil carta palang. Carta palang. Kenapa? Semua ni tengok yang kuning, hijau ni semua dalam bentuk palang. Okey? Jadi kalau kita tengok dalam carta palang, kita boleh dapat satu gambaran yang lebih jelas. Kalau teacher tanya kamu dengan cepat you boleh jawab. Kalau teacher tanya, buah mana yang paling disukai oleh murid-murid di sini? Semestinya awak tengok saja carta palang ni awak boleh jawab. Jawapan dia ialah durian. Sebab palang untuk durian adalah paling tinggi. Jadi itulah salah satu tujuan kita berkomunikasi. Supaya maklumat daripada dapatan sains dapat disampaikan dengan efektif, dengan mudah, dengan terang kepada orang ramai. Okay? Alright, kita tengok satu lagi contoh. Ini satu latihan lah. Latihan yang cikgu dapat dari satu buku kerja. Bukan buku kerja kamu, buku kerja satu lagi. Okey, di sini ini adalah soalan daripada topik atau bab tanah. Teacher rasa tahun 3 you belajar pasal tanah. Tanah ada 3 jenis, tanah liat, tanah pasir dan tanah kebun, kan? Okey, jadi di sini kamu dapat lihat, tanah liat ni, air yang terkumpul, awak tuang air dalam tanah liat ni, 100 ml air dicurah menerusi setiap jenis tanah dan jumlah air terkumpul dalam bika diperhatikan selepas 5 minit. So kita tengok tanah liat ni, kita tuang air 100 ml, keluar balik hanya 20 ml sahaja. Tanah pasir, kita curah 100 ml, keluar balik 60 ml air. Tanah kebun pula, kita curah air 100 ml ke dalam tanah kebun, keluar balik dalam bika ni ialah 40 ml air. Berdasarkan dapatan ini, ini panggil data lah, data daripada eksperimen, daripada aktiviti sains. Jadi kita nak pindahkan maklumat dalam bentuk jadual. Di sini dia ada 2 maklumat. Satu jenis tanah, ada 3. Tanah liat, tanah pasir, tanah kebun. Tulislah di sini. Contoh. Tanah liat. Kita tulis di sini. Kita tengok air yang terkumpul pula. Air yang terkumpul untuk tanah liat 20. Tulislah 20. ml tak payah tulis sebab dah diberitahu di sini ml. Jadi tak perlu kita tulis ml lagi. Tulis 20 saja. Seterusnya tanah pasir. Tulislah tanah pasir. Dan berapa air yang terkumpul? 60. Seterusnya tanah kebun. Air yang terkumpul 40. Okey, kemudian dia kata pindahkan maklumat yang kamu lengkapkan dalam jadual dalam bentuk graf palang. Graf palang tu sama maksudnya dengan carta palang. Samalah. So, ini teacher guna komputer untuk buat. Ini hasil dia. So, sini kita boleh nampak tanah liat 20, tanah pasir, tanah kebun 40. Teacher dah buat salah. Ini tanah, sebenarnya ini adalah tanah kebun. Dan last sekali tanah pasir 60. Ini kesilapan kesilapan type lah. Okey. Jadi di sini awak boleh nampak dengan jelas 2 cara berbeza untuk kita berkomunikasi, iaitu menyampaikan maklumat daripada dapatan eksperimen. Okey. Alright. So itu saja PDP ataupun kelas kita buat minggu ini. Alright, dan jangan lupa buat latihan dalam buku teks. Okey, buku teks
Sekarang teacher rasa ramai dah dapat balik buku teks kan? Minggu lepas telah diedarkan oleh Ustazah Zalika kan? Jadi buku teks muka surat 15 dan 16. Siap saya ambil gambar ni. Ini untuk murid-murid tahun 5. Lupa teacher bagi tahu. Ini untuk murid-murid tahun 5. Okey, tahun 5 awak ada buku teks baharu. Okey, tolong jangan lupa balut cantik-cantik, jaga elok-elok dan jangan lupa buat latihan dalam muka surat 15 dan 16. Teacher nak awak salin soalan. Okey, salin soalan. Tak payah lukis. Kalau awak ada printer, ada pencetak, boleh photostat. Kebanyakan printer sekarang dah boleh photostat kan. Awak photostat, awak gunting gambar ni, awak lekat dalam buku latihan awak. Okey, jadi salin latihan ni dalam buku latihan buku panjang sains. Awak boleh beli dari kedai buku. Setahu teacher, kedai buku sekarang buka hari-hari kecuali hari Ahad dan Sabtu lah tak buka. Isnin sampai Jumaat kedai buku sekolah memang dibuka setiap hari. Jadi bolehlah pergi membeli buku panjang sains dan lengkapkan latihan ini. Okey? Kalau tak ada pencetak, tak ada printer, tak apa. Tak payah lukis gambar. Cuma tulis soalan dan bertuliskan jawapan. Saat ini pula, graf ini teacher nak awak lukislah. Tapi untuk penyu, kalau tak reti lukis penyu tak apa. Lukis bulat-bulat pun tak apalah. Janji boleh nampak graf ini dan jawab soalan. Tulis soalan kemudian tulis jawapan. Okey? Sama juga seperti nombor 4 ni, gambar tak payah lukis lah. Cuma kelaskan objek. Okey, kelaskan tulis nama je lah. Contoh ini adalah pensel, ini sarung tangan, ini penembuk lubang, English panggil puncher, penembuk lubang. Ini adalah sudu, ini adalah apa? Cerek dan stapler. Kan? Jadi tulislah kelaskan mengikut kelas tertentu. Cuba buat. Okey? Itu sajalah. Nombor soalan 1, 2, 3 dan 4 salin dalam buku panjang sains. Itu untuk murid-murid tahun 5. Okey, seterusnya murid-murid tahun 6. Okey, tugasan anda ada 2. Okey? Pertama, latihan dalam buku kerja. Buku kerja kamu yang dibeli dari buku kedai buku, yang warna hitam kelabu tu. Okey? Tolong buat lembaran kerja 5 dan 6. Siap teacher tunjuk gambar. Lembaran kerja 5 dan 6. Minggu sudah kita buat lembaran kerja 1, 2, 3 dan 4 kan? Hari ini kita sambunglah lembaran kerja 5 dan 6. Okey, tugasan yang kedua. Teacher akan beri 2 helai lagi lembaran kerja tambahan. Yang ni. Okey, sekejap Okey, lembaran kerja 5 dan lembaran kerja lembaran kerja tambahan. Yang 2 helaian ni teacher akan share dalam grup WhatsApp. Awak boleh cetak dan jawab. Lembaran kerja 5 dan tak payah cetak. Ni ada dalam buku kerja awak buat terus. Ini saja awak perlu cetak. 2 ni. 2 helaian di sebelah kanan ni awak perlu cetak. Kalau tak ada pencetak pun jangan bimbang. Salin sahaja. Salin sahaja dalam buku panjang sains ataupun kalau tak ada buku panjang, tulislah dalam kertas. Okey, dan bila dah siap kerja ni, snap forward pada teacher. Hantar pada teacher personal. Dan teacher akan semak kerja kamu. Alright? Jadi, itu sajalah buat minggu ni. Okey.